على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا بما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أعيذ نفسي بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد. قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. Kitab kita pakai muka surat 32. Peringatan kepada anak-anak bersabit dengan perkataan Imam Malik radhiyallahu taala anhu. Syukur kita pertama sekali Allah Subhanahu wa taala limpah kurnia dia, anugerah dia, ihsan dia, masih memberikan peluang pada kita berada atas muka bumi ini. Alhamdulillah. Limpah kurnia dia, anugerah dia, pemberian dia semata-mata juga dapat kita Islam melalui Islamnya mak ayah kita. Alhamdulillah. Limpah kurnia dia juga dijadikan kita dengan Islam kita peroleh ini, dimudahkan pada kita untuk jadi taat, jauhkan kita maksiat. Alhamdulillah. Limpah kurnia dia juga jadikan kita ni ada keinginan untuk nak belajar dan menuntut, memahami perjalanan agama ni supaya benar-benar hidup sebagai orang beragama. Alhamdulillah. Limpah kurnia dia juga dijadikan kita ni pula dapat berjumpa dan mengikut orang yang mengajar kita dengan perjalanan agama yang betul. Dan kita pun memang betul-betul nak ikut perjalanan agama, betul zahir dia, betul batin dia. Alhamdulillah. Syukur diberi pada kita dan masih diberikan kita kehidupan. Alhamdulillah yang dia yang ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah. Syukur dapat kita berhimpun pagi ini meneruskan kuliah kita bacaan daripada kitab Irsyadul Jawiyyin, insya-Allah. Nak sambung ni kata musannif rahimahullah taala, peringatan kepada anak-anak bersabit dengan perkataan Imam Malik radhiyallahu taala. Terdekat kita bicara mengenai hadis jariah yang masyhur yang dijadikan oleh puak-puak Pak Wahab ni, puak-puak kaum muda ni, puak-puak Salafiyah ni mendakwa bahawasanya mereka ni adalah atas jalan sebenar, padahal mereka berpegang dengan zahir hadis. Antaranya hadis yang kita baru terdekat bicara mengenai hadis jariah. Hadis tu kalau ikut tak sah untuk berpegang, pasal ada riwayat yang bermacam-macam yang meragukan, yang riwayat yang meragukan status hadis tu. Nama hadis mutarib dah. Pula tu nak menunjukkan anda antara riwayat lain menunjukkan hadis tu kata perempuan tu bisu. Dan yang kuatnya kaedah kita dalam Islam nak tentukan orang tu beriman ataupun tidak bukan dengan tanya di mana Allah, bukan dengan tanya dia dan i'tiqad dia tentang Allah Ta'ala ni dua ta'arif ataupun tidak. Subhanallah. Bahkan jadi Islam seorang antara riwayat yang paling kuat adalah dengan suruh dia mengucap kalimah syahadah. Dan memang ada hadis pun Rasulullah, kes yang lepas kita bicara mengenai hadis jariah itu, ada riwayat mengatakan yang Rasulullah suruh dia bersyahadah
kalimah syahadah, dan bila ditanyakan siapa aku ni, maka orang tu jawab anta Rasulullah. Jadi hadis jariah yang digunakan untuk buat hujah tu tak betul. Tak betul cara, tak betul manhaj, tak betul uslub. Apatah lagi nak jadi bab i'tiqad, apatah lagi nak jadi sebagai sandaran huraian kepada Al-Quran Ar-Rahman 'ala arsy istawa, huraian dengan hadis tu. Tak betul. Tak betul. Baik. Jadi antara tempat yang dijadikan hujah juga puak-puak yang sesat ni adalah menggunakan perkataan Imam Malik, lepas tu dia hurai ikut kepala otak dia. Hadis pun dia baca ikut kepala otak dia, Quran pun dia baca ikut kepala otak dia. Satu bahaya puak-puak ni. Dan Rasulullah bagi peringatan lah kita bicara bab hadis, bab Quran dulu. Kata Rasulullah bahawa man fassara al-Quran bi ra'yih falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang tafsir Quran dengan semata-mata pendapat dia, pandangan dia, bahasa kasar kita kepala otak dia, dia telah sediakan tempat dia dalam api neraka. Begitu juga apa-apa yang sabdaan Nabi dia sabda tapi dia tak selesai yang betul-betul sabdaan Nabi. Datang tu semua untuk fitnah, untuk menegakkan pedang basah mereka di fahaman mereka yang salah tu. Juga diancam dengan seumpama perkara itu. Begitu juga mereka ni Quran, hadis, kata ulama, semuanya mereka kalau ambil pun dia tak ambil benda-benda ikhlas untuk menjelaskan apakah dia akidah yang sepatutnya pegang pada Allah Ta'ala. Bahkan segala perkara yang dinukilkan, yang dia baca kitab atau umpamanya, dia akan pilih mana yang menepati manhaj mereka, dan mana yang lebih menyokong kepada kaedah-kaedah yang mereka pernyatakan. Mereka sama sekali tidak akan datangkan pernyataan yang akan membatalkan pendapat mereka. Jadi antara yang dia orang pakai adalah perkataan Imam Malik. Jadi sedikit peringatan pengarang kita nak beri berkenaan ni, perkataan Imam Malik ni, khasnya mengenai huraian kepada Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Kata dia pernah ditanyakan Imam Malik radhiyallahu taala anhu daripada firman Allah Taala. Pernah ada satu orang lelaki datang tanya Imam Malik. Kata dia, "Ma taqulu fi hadhihi al-ayah Ar-Rahman 'alal arsy istawa?" Apa kamu nak kata, apa pendapat kamu Imam Malik tentang Ar-Rahman 'alal arsy istawa? Kalau ikut tak payah tanya dah, kita kalau mengaji berguru betul macam mana? Jelas dah ayat ni mutasyabihat, ada ayat muhkam. Nak pertanyaan bukan ayat pada mutasyabihat, patutnya muhkam. Dan nak selesaikan ayat mutasyabihat mesti rujuk pada ayat muhkam. Itu kaedah kita. Tapi datang-datang terhadap yang tanya Ar-Rahman 'ala arsy istawa. Maka jawabnya Imam Malik. Kata dia, al-istiwa'u ma'lumun wal kayfu majhulun wal imanu bihi wajibun was su'alu anhu bid'atun. Artinya istiwa tu maklum, kaifiat itu dijahilkan. Maksudnya kaifiat tak tahu, dan beriman dengannya dengan ayat Quran Ar-Rahman 'alal arsy istawa ni wajib. Dan soal daripadanya, daripada istiwa tu. Istiwa tu macam mana? Soal berkenaan dengan tu, nak ambil terperinci bicara dengan tu adalah bid'ah. Okay, ini jawapan Imam Malik. Soal apa maksud? Maksud ni yang diselewengkan ni. Antara kita tengok ada orang seleweng dulu. Saya kita tengok dia bagi penjelasan panjang juga disebut ni supaya kita jangan tersilap dalam bab pahaman ni. Antara dia orang pakai, dia kata istiwa ni maklum. Istiwa ni duduk. Allah Ta'ala duduk. Kalau dia terjemahkan duduk, kata dia Allah Ta'ala duduk, Allah Ta'ala bersemayam. Makna istiwa ni maklum, kata dia semua orang tahu. Wal kaifu majhul, tapi dia duduk macam mana kita tak tahu dia duduk macam mana. Itu lah dia orang. Di mana orang ni tahu? Kaifiat tak tahu majhul. Iman wajib, soal bid'ah. Jadi jalan kami betul dah. Ya dah. Pasal apa betul?
Pasal kami memang beriman yang ni Quran. Lepas tu kami tak soal banyak, beriman aja. Kata orang Ta'ala duduklah. Lepas tu dia duduk macam mana? Wallahu alam. Okey. Sekali dengar je lah. Okey tu. Apa duk kelai-kelai baca kitab tebal-tebal. Daripada hari tu lagi duk kelai Ar-Rahman Al-Arsy Istawa, tak habis-habis. Baik. Itu sekali lalu lah. Sebut yang selalu yang mereka hurai dalam Imam Malik tu. Lagi. Dan tersebut dalam kitab Furqan, muka surat 16. Tak begitu, kata dia. Hanya Imam Malik jawab. Imam Malik jawab macam ni. Al-istiwa'u mazkurun wal kaifu ghairu ma'qulin wal imanu bihi wajibun was su'alu anhu bid'atun. Hadis pun dibuat pelak. Kata ulama lagi lah dibuat pelak. Hadis dibuat pelak ke mana? Pelak senang itu bahasa. Hadis ni dia akan cari hadis yang sesuai dengan ikut kepala otak dia. Hadis yang punya kuat, khasnya yang terdekat kita bicara. Nak uji iman, nak tengok orang beriman ke Islam, cak terima syahadah. Dia pergi cari hadis yang beriman ni, apa kaedah dia? Di mana Allah atas arasy. Beriman. Dia faham saya cakap apa? Dia pergi cari hadis tu. Sedangkan apa kaedah orang kalau kafir nak beriman macam mana? Nak cari Islam macam mana? Allah ke mana? Atas arasy. Beriman. Cukuplah. Muhammad apa? Rasulullah. Okey, cukup. Rasulullah iktiraf dia beriman. Kalau ada buah hadis tu, antara prinsip kita belajar dalam agama, nak masuk Islam ni, tanya Ar-Rahman Al-Arsy Istawa ke, surah asyhadu an la ilaha illallah. Masa kelimboto yang menjawab betul. Saya bahasa gitu senang. Maksudnya apa? Syai' maklum fi din bi darurah. Betul ya? Maksudnya benda yang simply known among the Muslims. Bahkan non-Muslim pun, every non-Muslim pun knows that somebody want to convert himself to be a Muslim, he must take syahadah. Punya orang putih gitulah, orang kata tak pandai. Boleh kat putih, belagak apa cerita ni? Pengetahuan yang cukup jelas macam tu kan. Tapi tak, dia pergi cari yang Ar-Rahman Al-Arsy Istawa tu. Tak. Beriman orang perempuan ni. Rasulullah kata merdekakan dia. Sedangkan kaedah kita dalam agama, kaedah nak tahu beriman bukan dengan tanya Ar-Rahman Al-Arsy Istawa tu, tanya di mana Allah. Bahkan kaedah dia adalah dengan mengucap kalimah syahadah. Baik itu ayat Quran. Itu hadis. Tak hadis jariah tu. Kalau Al-Quran kita dah bicara dah, yang ni antaranya, dan khas kita dah bicara dah, dia ambil utak Imam Malik. Kalau ikut kaedah, buat apa cerita Imam Malik? Maksudnya, kan dia orang tak pakai ulama. Imam Mazhab pun dia tak mau pakai. Kalau dia nak pakai pun, dia buat apa? Nak tegakkan menang masalah dia. Lepas tu, dia tegakkan menang masalah satu. Tak mana menang masalah dia. Sekarang kita dah sebut awal lah. Yang tadi riwayat yang masyhur kita dengar. Tersebut dalam kitab Al-Furqan, perkataan Imam Malik bukan macam tadi. Bukan macam tu. Kata Imam Malik macam ni. Al-istiwa'u mazkurun wal kaifu ghairu ma'qulin wal imanu bihi wajibun wa su'alu anhu bid'atun. Terjemah dia, istiwa itu disebutkan kan dia. Istiwa memang sebut Ar-Rahman alal arsy istawa, kan disebut istiwa tu. Kalau bodoh sikit, istiwa ke istawa? Jangan buat pegang. Istawa tu fi'il. Bila sebut istawa, tentulah sebut istiwa. Maksud istiwa tu masdar. Bila sabit fi'il, tentulah sabit dia punya mustaq minhu dia. Apa dia? Masdar. Sebut fi'il mesti masdar tu sebut. Boleh faham saya buat apa? Tu pun tak erti. Itulah sendik kan.
Siapa dia saya tak tahu lah. Nasib lah siapa kena. Saya pun yang ni bab ni pernah saya tanya kan dia surah Ar-Rahman Al-Arsy Istawa. Saya tanya geng-geng Pak Wahab ni. Dulu saya kerja kelayan dengan dia ni. Jumpa aja tanya. Hantar dok sibuk istiwa ni dalam Quran tak sebut pun istiwa. Dia kata istawa. Hantar ambil mana kata istiwa. Diam sampai esok tak kerti. Hak dok bahasakan tu. Yang cerdik ada lah yang cerdik kan. Tapi nak sebut kebanyakannya hak bengong. Dia tak faham apa benda dia lagi. Kita tanya itu mengelepar dah. Tak faham. Tambah kita tasrif kan, dia tak kerti apa, Arab kan kerti langsung. Baik, saja usik itu sikit. Jadi kata dia istiwa ni memang disebut. Pasal disebut istawa. Ar-Rahman alal arsy istawa. Istawa yastawi istiwa'an. Wal kaifu ghairu maqul. Dan kaifiat itu tidak diretikan kan dia. Istilah ghairu maqul ni tak boleh nak dipikirkan. Kaifiat macam mana istiwa Allah Ta'ala memanglah sebut. Apa dia istiwa? Tak reti kita nak erti kan apa dia istiwa ni. Itu maksud kata kaifiat itu tidak diretikan dan tidak ditasawurkan akan dia dengan akal, dan tak boleh nak digambarkan kaifiat itu dengan akal apa dia. Itu maksud dia wal kaifu ghairu maqul. Kaifiat nak memahamkan istiwa Allah Ta'ala ni tak mampu untuk dipikirkan oleh akal fikiran kita. Jadi apa maksudnya? Istiwa tu ada makna, tapi makna dia apa? Wallahu alam. Dah boleh faham. Yang tu kita bicara dah. Kita dah salah tu. Dan beriman dengan dia wajib, dan soal daripadanya itu bid'ah. Jadi ada apa kalau kita faham tu? Ada tahrif, ada penyelewengan perkataan Imam Malik. Yang dikata al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul. Macam mana pun kalau katalah ada, apa maksud? Okey. Yang ni dia sebut satu hal yang ada penyelewengan perkataan Imam Malik. Kalau katalah ada satu riwayat sebut macam hak dia sebut, ni hak dinaqal daripada kitab Al-Furqan. Daripada kitab Al-Furqan. Untuk yang sana satu kataan, ni satu kataan. Jadi kalau baca pun, apa keputusan yang kita nak buat? Pertama mesti bab ketuhanan, tanzih Allah Ta'ala daripada perkara tak sepatutnya. Itu awal. Bukan kaedah pertama kita belajar apa, kita ambil apa tu Imam Malik. Tengok Imam Malik sebut tak sebut, dia duduk tak duduk tak arah. Ada pula macam tu. Jangan buat pegang. Mestilah dia punya asal dia, mesti usul dia bab ketuhanan apa? Tanzih Allah Ta'ala. Ambil prinsip pertama sekali ayat muhkam, la ilaha illallah. Tak ada bersifat uluhiyah melainkan Allah. Allah saja uluhiyah, Allah sempurna. Duduk di arah ni bukan sifat sempurnaan. Pasal arasy makhluk. Allah pun, kita pun dah bicara lepas dah. Sebut pun thumma stawa al-arsy. Thumma, selepas tu. Maksudnya selepas buat arasy, buat langit bumi. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard, cipta langit bumi apa? Thumma, baru thumma. Istawa alal arsy, tu istawa, tak kat mana duduk. Subhanallah. Pasal Allah tak perlu pada arasy, dia ghaniyun 'anil alamin. Dia Rabbul Arsyil Azim. Bila dia Rabbul Arsyil Azim, tentu dia Khaliqul Arsy. Di atas dia ghaniyun 'anil alamin. Mustahil dia duduk di arasy. Takkan hatu pun tak faham. Itu antara kaedah-kaedah ulama kita ajar satu disiplin untuk ambil faham. Kalau ada sekalipun perkataan Imam Malik yang disebut dengan al-istiwa'u ma'lumun wal kaifu majhul. Dah kaif majhul, apa istiwa? Istiwa maklum ni maklum indana. Istiwa pun maklum pasal apa? Maklum kalau orang Arab. Maklum di sudut dia banyak makna. Istawa banyak makna. Buka kamus kalau tak percaya. Reti tengok kamus Arab, buka istawa, nak tengok apa? Cari istawa mampus, tak jumpa. Cari apa? Cik sawa. Kaedah bahasa Arab.
Nak tengok kamus tak serupa macam ni. Kalau orang Melayu, orang putih, dia mesti tengok kalimah asal dia. Daripada sawa, sin, waw, ya. Tengok dia. Allazi khalaqa fasawwa istawat 'alal judi. Ada istawa, macam-macam makna istawa. Bahkan ada ulama kita, tutu'u kita, ada orang yang mengumpulkan makna istawa ni, kata dia ada lebih 20 lebih makna istawa. Ada makna jalasa, ada makna istaqarra, ada istawa dengan makna sawiyah, dengan makna i'tadala, ada istawa dengan makna istaula, ada dengan makna ista'la. 20 lebih makna. Itu yang istiwa maklum. Untuk mana satu yang nak bagi nisbah ke Allah Ta'ala, mestilah apa yang layak dalam bab ketuhanan. Betul? Takkan makna banyak-banyak tu pi gedi-gedi ambil yang mana yang tak betul dalam bab ketuhanan, pi boh ke Allah Ta'ala. Allah duduk di aras, Allah berada di aras. Kenapa tak kata Allah memerintah aras, Allah mentadbir aras, Allah bagi jadi aras ni balance, seimbang, adil, yang mana tak ada apa-apa pun cacat cela. Istawa ala arsu dengan makna macam tu. Kenapa tak pi ambil makna macam tu, pi ambil makna yang pelak dalam bab ketuhanan? Faham pelak boleh? Kenapa pi ambil itu? Kenapa pi ambil perkataan yang salah tu dipahamkan dalam bab ketuhanan? Bahasa mudah kita sebut, kenapa begitu berfikiran negatif terhadap pahaman ketuhanan? Ambil pahaman-pahaman yang salah untuk memahamkan Allah ni bersifat macam ni. Sedangkan itu pahaman salah dalam bab ketuhanan, bertentangan dengan ayat-ayat muhkam. La ilaha illallah, laisa kamitslihi syai', qul huwallahu ahad, inna ilahakum lawahid. Bertentangan dengan ayat-ayat muhkam tu. Baik. Faman rawahul istiwa'u ma'lumun wal kayfu majhulun yanbaghi an turadda riwayatuhu ila hadzal ma'na anna al istiwa'a ma'lumun wal wurudu fil kitabi fayarji'u ila qawlihi fil riwayah al sabiqati al istiwa' mazkurun wal kayfu majhulun ay la ta'lamu lahu mahiyatun bil ma'na al muta'arif bima'na al muta'arifi wa la yuqalu lahu wujudun bima yata'allaqu bi janabil haqqi jalla wa azza fayarji'u ila qawlihi fi tilka riwayati wal kayfu ghairu ma'qulin la anna hunaka kaifan wa sifatan lizalikal istiwa'i lakinnaha la tu'lamu. Ya. Yang ni dia nak cerita apa? Yang ni kita sebut dalam kitab Furqan. Yang kitab Furqan ni bila disebut tentang Imam Malik yang disebut tadi, tu yang masyhur macam bapak Wahab duk dakwa tentang Imam Malik macam hak utama tadi ni macam mana? Tengok kata dia macam ni. Nak selesaikan kontradiksi riwayat, orang ni kata macam ni, orang ni kata macam ni, orang ni kata macam ni, orang ni kata macam ni. Misal ni, pasal yang ni bukan hadis, bukan Quran, tapi perkataan Imam Malik. Quran pun boleh di tafsir ikut kepala otak dia, hadis pun dia boleh tafsir dan dipilih mana yang dia nak pakai ikut kepala otak dia. Perkataan ulama agak-agak macam mana? Lagi ni pun tak belit itu ya. Antara orang yang Wahabi yang terkini lah ni, apa dia? Kegemaran mereka tahrif kitab. Kitab asal macam ni, cetak lain macam ni. Ada dibuang, dikerat, dipotong. Yang mana tak ada, dibubuh, bagi ada, kerat. Kalau cetakkan di Saudi, hati-hati. Walaupun kitab terus lama. Saya ada pengalaman nak tu. Baca kitab Majmuk. Majmuk ni banyak cetak Mesir lah. Sekarang dah ada cetak Arab Saudi. Majmuk asal 23 jilid. Tapi cetak Arab Saudi jadi 21 jilid. 2 jilid tak ada.
Mungkin ada jilid dia bagi tak lain kan. Mungkin lah. Saya ada pengalaman baca kawan saya. Masa duduk-duduk tu, kami tak mengaji kitab majmuk kan. Tapi majmuk ni tempat rujukan baca kitab fiqh pun nak tengok buku hakam. Majmuk antara yang best sekali ya. Ada satu ketika tu muzakarah ni kami duk baca kitab majmuk. Saya tukang baca kan. Saya pegang yang Mesir punya, dia pegang hak Saudi punya. Dia pegang hak cetak Saudi baca. Saya baca, langkah tu. Mana dah langkah? Seperti depan mata saya katakan, saya kata langkah. Saya tak ada pun. Tengok kita ada. Oh, tak ada. Hak saya baca tu tak ada. Kat dua line. Tak ada. Baru baca tu, ada. Oh, ada. Dua line dia buang. Itu yang memang kami jumpa sendiri. Kalau nak tunjuk, saya boleh tunjuk terang-terang kat mana. Cuma baca tu taklah baca bab kita pasal kitab-kitab fiqh, tapi nak kata perangai dia buang kata ulama. Mana perkataan yang dia tak suka, tambah perkataan tu tikam dia, balik bom kat dia, tembak bazooka kat dia, machine gun kat dia, potong kat. Wah. Macam mana? Hujah atas aku, takkan aku nak cetak kitab yang boleh mampu aku. Dia akan cetak kitab yang akan menselesa ni. Buang-buang kepak-kepak, potong. Macam. Dia macam kerajaan satu masa dulu, kerajaan apa yang 22 bulan tu. Dia tukar komunis asalnya musuh negara buat apa? Dia kerak potong. Apa tu? Buat satu buku ni, apa ni? Pejuang Kemerdekaan. Faham tak kata apa? Ni lah kerja pejuang ni. Yang boleh nampak perangai macam tu ada sekarang depan mata kita. Orang yang memang tak betul, bila dia dapat kuasa macam ni, dia akan tulis sejarah, dia buat satu sejarah, kata dia orang paling baik sekali, pejuang kemerdekaan. Masih baik 22 bulan je. Lepas ni kalau PRU 15 ni naik pula buat bengong tu, tak tahulah apa benda dia buat. Na'udzubillah min zalik. Kalau jadi pun tempuh, tetaplah kena tempuh kan. Tapi jangan tak tahu perangai, jangan tak tahu perangai. Jadi Wahabi perangai macam tu lah, jangan tak faham. Ikhlas ke dia karang kitab? Ikhlas ke buah apa rasa itu? Betul-betul ke dia ambil kitab ulama kita betul-betul? Pergi tengok. Dia orang tak suka Imam Abu Hasan Asy'ari. Bayangkan dia tengok dia kitab, dia karang lah. Dia cetak kitab berpuluh-puluh ribu naskah. Kitab Al-Ibanah, dia kata Imam Abu Hasan Asy'ari punya. Kelakar. Dia tak suka sifat 20 apa ni. Tak suka Abu Hasan Asy'ari yang bermaksud pasal ini. Apa-apa dia boleh karang kitab, dia cetak kitab Al-Ibanah yang dia kata yang ni Imam Abu Hasan Asy'ari punya. Macam tak faham saya cakap apa? Tak faham? Apa macam apa fikir? Sikit pun itu. Musuh ni kalau dia tak suka lah, kalau tapi dia buat, dia cetak banyak-banyak, jagalah tu. Musuh ni dia tak masuk Islam, tapi dia buat majlis berbuka puasa. Dia tak masuk Islam, tak masuk Jawi, tapi dia masuk Melayu, pakai baju Melayu, pakai sampin, pakai songkok, tapi tak masuk Islam. Pergi masjid, hadir majlis berbuka puasa, hadir majlis sembahyang Jumaat, dengar khutbah Jumaat, memberi bantuan kepada orang-orang Islam yang susah, memberi sumbangan zakat daripada Baitul Mal, melalui mereka bagi sumbangan. Agak-agak apa? Dia orang suka dengan Islam kan? Dia orang suka dengan Islam kan? Enggak, saya nak sebut cara berfikir kan? Ada kita boleh percaya dengan puak-puak macam tu. Sekali lagi sebut, orang Yahudi, Nasrani tak masuk Islam,
Tapi pergi universiti dekat Australia, kat Amerika, dia ajar subjek pengajian Islam, ajar usul fiqh, ajar tafsir, ajar hadis, ajar fiqh, ajar tasawuf, ajar sufiism, ajar nahwu, ajar saraf. Yang ajar sama Yahudi, Nasrani. Dia tak masuk Islam, tapi dia ajar tafsir, dia ajar hadis. Macam, okey. Oi, pakar hadis, Al-Quran duduk di mulut ni. Kita pun tak apa yang jadi dia. Hadis duduk di mulut, hadis Bukhari, Muslim. Macam air keluar ke mulut. Hafalan masya-Allah. Tapi tak Islam. Tapi ajar pendidikan Islam, pengajian Islam. Macam, okey. Doktor PhD, 10 PhD mengaji Islam. Macam. Boleh percaya? Kita pun tak hafal Quran, dia hafal Quran. Tapi kita Islam, dia tak masuk Islam. Boleh percaya dengan dia? Boleh percaya? Ya ke? Kau tak hafal Quran, kau nak cerita apa? Kalau kau Islam betul-betul, apa yang Quran? Dicabarlah itu. Kita pun dengar kebil-kebil lah. Lama kena ada tu. Orang Islam tapi tak hafal Quran. Aku tak Islam, aku hafal Quran. No, who have the better knowledge about the Quran, about the inspiration, about the wahyu, you or me? Bergelepar kita jawab. Boleh? Faham? Wahabi tu bersih dia macam tu. Dia berhujah dengan benda macam tu. Dia guna psikologi untuk berhujah. Okey. Jadi perkataan daripada Imam Malik ni, jaga. Kalau Quran pun dia boleh ubah ke kepala otak dia boleh tafsir ke kepala otak dia, hadis pun dia pilih ke kepala otak dia, tambah kata ulama ada ni. Jadi pengarang kitab Al-Furqan ni dia bagi peringatan tadi, dengar. Mereka yang riwayat mereka ni akan perkataan Imam Malik itu dengan istiwa maklum yang atas ni. Wal kaifu majhul itu sayugianya kata dia, bahawa dipulangkan riwayatnya itu kepada ini makna. Ini yang dekat ni, yang bawah ni. Yakni istiwa maklum datang sebut dalam kitab Quran. Kalau datang macam mana disebut al-istiwa maklum tu, mesti syarah macam ni. Syarah macam ni. Apa dia? Istiwa itu maklum datang dalam kitab Quran. Itu maksud istiwa maklum. Bukan istiwa ni duduk maklum. Allah Ta'ala duduk kan? Allah Ta'ala berada, istiwa berada. Allah berada lah di arasy. Maklum maksud dia. Memang Allah duduk di atas arasy. Maklum. Oh, syarahnya tu tak kena. Tak kena. Kena mesti syarah macam ni. Istiwa itu maklum datang sebut dalam Quran. Dalam Quran memang al-istiwa Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Memang sebut maklum. Maklum tahu mana? Ni ayat Quran. Maklum. Itu maksud dia. Maka pulangkanlah kepada katanya pada riwayat yang dahulu itu, iaitu istiwa itu disebutkan dia dalam Quran, dan kaifiat itu majhul. Kaifiat pula majhul. Apa maksud kaifiat majhul? Kaifiat istiwa atau majhul, maksud dia macam mana? Artinya tidak diketahui baginya akan hakikat. Kita tak tahu istiwa tu apa dia. Mesti faham macam tu. Istiwa tu tak tahu apa maksud. Tidak diketahui baginya akan hakikat dengan makna yang terkenal, dan tak tahu hakikat dan makna yang terkenal, hanya masyhur yang kita boleh jadikan rujukan. Inilah maksud istiwa yang benar-benar dikedaki khasnya pada Allah Ta'ala. Itu kata istiwa ni majhul, wal kaifu majhul, dengan mana kaifu ghairu maqul, takkan nak boleh hurai macam apa. Tak ada satu huraian yang masyhur untuk dengan huraian itu boleh dipakai. Inilah makna istiwa, dan tidak diretikan baginya, dan tak diambil retikan makna istawa tu mana apa.
Untuk apa kaedah? Kita dah belajar prinsip Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Apa makna? Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ar-Rahman 'alal arsy istawa apa makna? Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ar-Rahman 'alal arsy istawa mana apa? Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Amir ruha kama ja'at. Lalukan dia saja macam mana dia datang. Yasin mana apa? Yasin. Yasin mana apa? Yasin lah. Yasin mana apa? Yasin lah. Itu jawapannya. Boleh. Faham? Angkat senang. Relax. Yang ni lah yang ulama syarahkan. Pendapat ni lah nama dia pendapat salaf. Ni bawa original salaf. Inilah pendapat yang aslam. Istilah aslam ni apa? Selamat. Siapa selamat? Tak masuk bicara, serah makna pada Allah Ta'ala, beriman, tak soal banyak. Apa maksud? Wallahu alam. Okey. Itu salaf. Itu salaf. Kalau Wahabi dia tak macam tu. Wahabi dia mesti, kalau Imam Malik dia kata, muka. Kalau cakap muka kan. Muka. Allah kata muka. Muka kan. Allah yang kata muka, bukan saya yang kata. Allah yang kata. Mak, dia buruk perangai. Dia yang faham sivil, dia nak nyalahkan ke Allah Ta'ala. Allah yang kata, bukan saya kata. Takkan tak beriman Allah Ta'ala kata. Allah yang kata dia ada muka. Takkan kita nak lawan Allah? Tangan, Allah yang kata dia ada tangan. Takkan kita nak kata tak ada? Allah yang kata ada. Nanti ulama itu bukan syarah macam tu. Lihat Quran, sebutlah yadullah fawqa aydihim. Apa maksud dia? Wallahu alam. Kalau kata Allah Ta'ala juga yang kata ada, Allah juga yang kata la ilaha illallah, Allah juga yang kata qul huwallahu ahad. Kenapa tu? Pergi fahamlah ahad tu apa. Ya la ilaha illallah ni, Allah ni tak hajat pada sesuatu. Allah ni ahad. Asa maksudnya dia bukan kombinasi antara muka, mata, tangan untuk jadi dia. Subhanallah. Tapi datang dalam Quran yadullah. Apa maksud? Mesti ada maksud. Apa maksud? Wallahu alam. Baru selamat. Baru selamat. Dengar elok-elok. Wahai puak-puak Pak Wahab, dengar elok-elok. Dengar elok-elok. Itu yang dia kata kalau maksud wal kaifu ghairu majhul ni mesti dengan mana? Tak boleh nak diretikan maksud istiwa tu. Kalau tak boleh reti buat macam mana? Macam mana alif lam mim tak boleh reti? Apa maksud dia? Wallahu alam. Allahu a'lamu bi muradi. Yasin mana apa? Wallahu alam. Allahu a'lamu bi muradi. Ataupun Yasin mana apa? Yasin lah. Apa makna Yasin? Yasin lah. Yasin mana apa? Yasin lah. Ar-Rahman ala arsy istawa. Mana apa? Ar-Rahman ala arsy istawa lah. Mana apa? Wallahu a'lam. Tidak diretikan baginya ada atau berlaku pada barang yang bersangkut paut dengan pihak Tuhan yang sebenar Jalla wa Azza. Untuk bagi faham makna yang sebenar tu yang berkaitan dengan ketuhanan, tak boleh nak tasawur, tak boleh nak fikir, tak boleh nak dapat faham, tak ada makna yang masyhur yang boleh dipakai untuk nisbah pada maksud itu ke Allah Ta'ala. Maka pulangkanlah kepada demikian riwayat wal kaifu ghairu ma'qul. Walaupun ada riwayat katalah Imam Malik sebut wal kaifu majhulun, maksud dikenaki adalah wal kaifu ghairu ma'qulin. Apa maksudnya? Kaifiat itu tak boleh nak dipikirkan dengan akal sama sekali. Kalau duduk boleh fikir akal. Duduk boleh fikir dengan akal. Berada pun boleh fikir ada di aras. Boleh fikir dengan akal. Tapi istawa bukan duduk, bukan berada, bukan.
Jadi mengertikan istawa tu dengan mana duduk, maksudnya yang tu menghuraikan kaifiat. Pasal duduk ni dia mesti satu hai'ah, satu kelakuan, punggung duduk di bumi, kaki berlipat, orang panggil duduk. Boleh faham? Walaupun dia kata kita serah kaifiat duduk macam mana. Betul tak perkataan tu? Betul tak betul? Boleh faham soalan saya? Wahabi kata Allah Ta'ala duduk di aras. Dia duduk macam mana, kita serah dia duduk macam mana. Ada puak bengong dia sebut, tanya Allah lah, Allah duduk macam mana? Kepala otak dia ingat Allah ni member dia apa. Itu yang bahasa nak kena sebut. Dia kata Allah duduk yang layak dengan dia. Allah duduk mana apa? Duduk tu mestilah punggung duduk di bawah, kaki berlipat. Duduk tu. Tapi dia kata kita serah kaifiat duduk lagu mana. Duduk. Macam mana dia duduk? Wallahu alam. Dia sebut duduk tu pun sebenarnya dia dah hurai dah apa dia istawa. Boleh? Faham saya cakap apa? Pasal macam mana? Ni duduk. Nak macam Nabi Akak tu duduk juga. Kalau duduk wallahu alam ni maksudnya dia kata ada salah satu cara duduk yang sabit pada Allah Ta'ala, tapi duduk mana satu wallahu alam. Seolah-olah itu maksud. Boleh? Faham saya cakap apa? Pasal duduk mesti punggung duduk bawah, kaki berlipat. Kalau kaki tegak tak panggil duduk. Kalau duduk macam ni, punggung duduk bawah, tetap duduk nama dia. Ni duduk apa? Duduk melonjor. Duduk macam ni, duduk apa? Duduk kalah babi. Duduk kalah judi. Duduk bingkai tangguk. Orang ulu tu buat tu. Ni duduk bingkai tangguk nama dia. Duduk bingkai tangguk. Tak biasa tengok. Itulah duduk pekat sangat. Bahasa kampung tak kerti. Duduk bingkai. Bingkai tu ni jadi bingkai. Ni bawah ni tangguk. Tangguk tu apa tangguk? Orang tangkap ikan tu. Tu tangguk. Duduk bingkai tangguk namanya. Duduk macam ni duduk apa? Nama pun tak kerti. Ni duduk nak makan nasi. Ni duduk tabligh. Macam ni duduk apa? Duduk tahiyat. Kepak sebelah. Duduk atas kaki. Ada duduk kan? Duduk kan? Duduk macam ni gaya lah. Bodoh namanya. Ni duduk apa? Ni duduk menyangkung. Duduk macam ni apa nama? Duduk apa? Melutut macam ni. Macam ni melutut. Ni duduk penyu. Duduk penyu. Duduk macam ni. Jadi kalau dia kata Allah Ta'ala duduk, tak tahu duduk ke mana. Mesti kena A, B, C, D, E, F, G. Salah satu mesti kena. Cuma kita tak tahu dengan pasti mana satu. Maksudnya dah hurai. Itu huraian. Itu tafsir. Dia kata serah. Tak betul. Salah faham. Boleh faham saya cerita apa ni? Boleh. Satu dia kata muka-muka yang layak. Muka tu pun dah hurai dah sebenarnya apa dia muka. Allah tak layak muka. Pasal bila muka, ni muka kan ni? Kalau muka saya nak bagi kat muka sekali. Ni lutut. Muka mesti ya ada mata yang beradab kan? Ada orang hidung, ada mulut. Ya tu tempat yang ada muka. Walaupun kita muka yang layak dengan Allah, maksudnya dah sabit muka. Tentu ada mata, tentu ada hidung, tentu ada mulut. Dia kata jangan fikir macam-macam. Engkau tak fikir pun kau dah bagi satu huraian kepada muka. Kau dah bagi satu definasi, kau dah bagi satu takrif, kau dah sebut satu nama, bagi satu terjemahan. Terjemahan tu ada musamma dia. Setiap isim mesti ada musamma dia. Sepatutnya mesti faham wal kaifu. Kalau ada riwayat pun wal kaifu
majhulun dengan mana? Kaifu ghairu ma'qulin. Kaifiat itu tidak boleh ditaakulkan dengan akal sama sekali. Maka pulangkanlah kepada demikian riwayat wal kaifu ghairu ma'qulin. Bukanlah dengan makna bahawa ada di sana itu kaifiat dan rupa sifat bagi demikian itu istiwa. Jangan duk faham sama sekali dengan huraian istiwa tu dengan ada makna ataupun ada rupa, ada kaifiat, ada cara. Jadi kalau kata duduk ada kaifiat. Tambah pula bersila landai. Lagi ya, itu kaifiat detailnya tu, bersila landai. Macam mana duduk bersila? Duduk bersila macam ni. Duduk macam ni. Ini duduk merdeka. Macam duduk lah nak sebut kan. Apa ni nak sebut ni? Jadi yang tu istilahnya cerita kaifiat. Sedangkan duduk tu pun dah kaifiat. Boleh? Faham? Satu sepatutnya kalau sebut istawa mana apa? Wallahu a'lam. Itu betul. Apa makna istawa 'alal arsh? Istawa 'alal arsh. Ar-Rahman 'alal istawa. 'Alal arsh istawa. Apa makna? Ar-Rahman 'alal arsh istawa. Okey. Tetapinya, jadi tu dia kata bukanlah dengan makna bahawa ada di sana itu kaifiat dan rupa sifat bagi demikian itu istiwa, tetapinya tidak diketahuikan dia, yakni seperti bersila ataupun bertinggung masalah, maka tidak begitu. Ya. Jadi bukan maksudnya masuk huraian istiwa tu Allah Ta'ala duduk macam mana wallahu alam, kita serah ke Allah Ta'ala. Itu serah. Tak, itu kan serah. Itu istilahnya dah mencerita kaifiat. Pasal apa? Dah cerita duduk. Apa? Kenapa tak kata istawa berdiri? Boleh faham? Kalau kata berada dah masuk dia mana yang melaul faragh, occupied space, dia mengisi ruang. Kan dah hurai, dah cerita kaifiat. Betul mana apa mana istawa? Sepatutnya macam mana? Wallahu alam. Subhanallah, wallahu alam. Kita dah ajar prinsip ulama, kita ajar warum tanzihah, tawfawwidhu warum tanzihah. Tanzih pada Allah Taala dulu, tanzih, lepas tu tafwid. Subhanallah, lepas tu wallahu alam. Jangan jadi puak-puak musyabbihah ni. Dia kata apa? Allah Taala duduk yang layak dengan ni. Wallahu alam. Dia tasbih dulu, duduk. Dia tajsim dulu, duduk. Lepas tu wallahu alam. Tak boleh. Itu kesalahan dia lah. Itu sikit sekali lalu dia sebut daripada kitab Al-Furqan, muka surat 16. Berkenaan penyelewengan kata Imam Malik, kalau ada pun mesti syarah bagi betul. Ya. Keterangan lebih kurang begini. Kalau tak faham macam ni, adalah setengah daripada kuli-kuli bagi musyabbihah dan mujassimah itu menyuruh ia akan menyuruh ia akan istiwa maklum itu dengan pakai zahirnya. Menyuruh tu situ suruh itu leh. Menyuruh menyerah kan, menyerah tu kan. Tu menyerah tu ejaan sana kan. Kata dia setengah daripada kuli-kuli mujassimah dan musyabbihah. Apa kuli ni? Kaum muda tu lah. Dia suruh menyerahkan akan istiwa maklum itu. Apa makna istiwa maklum? Pakai zahir tu. Apa makna istiwa? Duduk. Itu tak duduk. Itu juga pada ayat lain. Yad, mana apa yad? Tangan. Wajhu apa? Muka. Aidi apa? Tangan-tangan. Ayun apa? Mata-mata. Maksud kata istiwa maklum tu mata-mata, tangan-tangan. Ni duduk pakai zahirnya, iaitu tertinggi yang biasa, iaitu pihak atas. Jadi pakai mana tinggi mana apa? Duduk di atas.
duduk di atas, yang orang maklum belaka. Huraian dia orang macam tu. Dia orang hurai macam tu. Muka lah. Takkan muka lah dia lutut macam ni. Muka Allah ada muka. Allah yang kata ada muka. Muka lah. Tapi muka macam mana kita tak hurai. Itu. Dah. Dia orang faham macam tu. Satu dia orang kata muka-muka yang layak. Pada dia mah itu akidah lah. Padahal awal-awal dah rosak akidah. Itu yang saya buat misal, kalau tak faham itu rosak akidah, dan kita duduk dalam masjid ni kan, buat misal dengan bahasa Melayu, semua kita berkaki ayam. Kita dah faham dah kaki ayam. Kita kan salaf. Kita faham siapa kita Melayu, kita faham kaki ayam. Kaki ayam. Kaki ayam ke kaki orang sekarang? Kaki Arab, kaki orang yang kaki ayam. Tak apa, macam putih macam mana pun kita faham. Kalau orang tak faham, kaki ayam lah. Dah sebut kaki ayam lah, kaki ayam yang layak. Itu. Kita dengar je nak. Kelakar, Melayu ke Jepun. Tak faham bahasa Melayu. Sama. Jadi dia duk faham ni, kata dia, pakai dengan makna terjemahan zahir, tertinggi dan duduk, tetapi dijahilkan di sini. Kata dia jahil, kita tak tahu duduk tu duduk macam mana. Duduk macam mana serah. Kalau nak tahu juga, pergi tanya Allah Ta'ala tu dia duduk ke mana. Ramai geng-geng dia duk cakap itu. Mana baca tak habis tadi. Dengan ada kaifiat. Jadi sekali lagi baca kata apa? Jadi dia suruh serah pakai zahir, tertinggi yang biasa, iaitu pihak atas orang yang maklum belaka itu, dan menyuruh akan wal kaifu majhul itu dengan ada kaifiat. Pada hakikatnya, hakikat dia ada kaifiat, cuma tak tahu kaifiat. Itu memang ada orang itu, dia kata ada kaifiat, tapi kaifiat kita tak tahu. Kaifiat tu majhul, kita tak tahu. Kaifiat ada, tapi kaifiat tu tak tahu. Iaitu duduk, tetapi dijahilkan dia duduk. Di sini kita, di sisi kita, daripada bersilalah atau bertenggung atau menyenggeng, demikianlah. Kaedah kita macam mana? Tak sama sekali maksud macam tu. Subhanallah, tanzih dulu. Apa makna? Mesti ada makna. Apa makna? Wallahu a'lam. Amiruha kama ja'at. Apa dia? Ar-Rahman 'ala arsy istawa. Apa makna dia? Ar-Rahman 'ala arsy istawa. Tafsiruha qira'atuha. Tafsir dia ialah baca dia. Adapun kita yang pegang mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, sama ada salaf atau khalaf, dengan huruf fa, mesti khalaf. Salaf, khalaf, dua-dua fa kan. Apatah lagi salaf. Tak begitu, bukan macam tu. Pasal apa? Kerana ada riwayat al-istiwa'u mazkurun wal kaifu ghairu maqulin. Maka kita pulangkanlah riwayat yang dahulu itu, yang dia kata al-istiwa'u ma'lumun wal kaifu ghairu majhul wal kaifu majhulun. Pulangkan yang tu kepada riwayat ini mana? Al-istiwa'u mazkurun wal kaifu ghairu ma'qulin. Pulangkan kepada maksud ini, pada maksudnya sebagaimana ajaran pengarang kitab Al-Furqan fi Ulumil Quran, kitab Asyuti Al-Ulum Al-Itqan fi Ulumil Quran, Al-Furqan fi Ulumil Quran, Furqan, Al-Furqan. Kalau tu bukan Sayyuti, kena tengok. Kalau Al-Itqan fi Ulumil Quran tu Sayyuti. Al-Furqan, Al-Itqan ni bukan Al-Itqan, Al-Furqan fi Ulumil Quran. Ya. Apa saya nak sebut tadi?
Jadi kaedah dia sebut tu bagaimana nak menyelesaikan kontradiksi antara riwayat Imam Malik yang sebut satu rupa macam ni, satu rupa macam ni. Kaedah macam ni juga kita belajar dalam Quran. Ya, sebut saya lalu. Kaedah apa? Kaedah dipanggil mutlak dan muqayyad. Ada kaedah nasikh mansukh. Ada itlaq am makhsus. Ada kaedah mutlak muqayyad. Jangan nak sebut lah. Sebut pergi mudah-mudah. Ada ayat Quran sebut isu misalnya bayar kifarat. Ada sebut dengan fakkur raqabah, merdekakan seorang hamba. Ada ayat lain sebut fakkur raqabatin mu'minah, merdekakan seorang hamba yang merdeka. Isu dia nak pakai ayat Quran yang kata merdekakan hamba, hamba Islam ataupun kafir pun boleh ke nak pakai hamba yang Islam saja baru sah untuk melepaskan hukum-hukum kifarat. Panjang tu saya sebut dengan agak mudah ya. Jadi ringkasnya huraian sekali lalu. Ada sebut fakkur raqabah, ada yang fakkur raqabatin mu'minah. Sebut dengan mu'minah. Macam mana nak buat? Kaedah ada belajar, kalau kita belajar usul fiqh ada kaedah dia panggil hamlul mutlaq alal muqayyad. Tanggungan mutlak kepada muqayyad. Ayat ni memang sebut merdekakan hamba, tak sebut Islam kafir. Tapi ada ayat Quran sebut merdekakan mesti hamba ni hamba yang Islam, yang kafir tak boleh. Yang ayat tak sebut Islam tu tanggungkan hamba tu kepada ayat yang ada qaid kepada Islam. Jadi tak sah keputusan ini, tak sah untuk merdekakan hamba yang kafir untuk isu-isu kifarat. Boleh faham saya cakap apa? Boleh. Contoh ayat wudu dengan tayamum. Bab tayamum, bab wudu orang Taala kata apa? Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Kalau kamu nak dirikan sembahyang, basuh muka, basuhlah tangan hingga ke siku. Ayat Quran tu kait sampai siku. Dalam bab ayat tayamum ada ayat tak sebut sampai siku. Wamsahu fatayammamu sa'idan famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Tak sebut sampai mana. Bertayamumlah dengan menggunakan debu. Famsahu biwujuhikum, sapu muka, wa aydikum minhu, dan sapulah tangan kamu daripada debu. Sampai mana? Tak sebut. Untuk tayamum macam mana? Itu kan? Apa kaedah dia? Hamlul mutlaq alal muqayyad. Mutlaq tu apa ni? Sapulah tangan. Muqayyad tu apa? Sapulah tangan sampai siku. Apa hukum yang nak pakai? Tayamum? Ambil macam mana hukum wudu? Wudu mesti tangan sampai ke siku, tayamum pun mesti sampai ke siku. Kaedah dia ulama aja. Jangan buat bengong itu. Aku nak ikut ayat Quran. Ayat Quran ni tak sebut pun. Nanti jangan buat bengap. Ulama dah ajar prinsip hamlul mutlaq alal muqayyad. Boleh faham saya sebut apa? Bila hamlul mutlaq alal muqayyad ni, katalah ada Imam Malik satu ketika dia sebut al-istiwa'u ma'lumun wal kayfu majhulun. Boleh? Ada riwayat sebut wal al-istiwa'u mazkurun wal kayfu majhulun. Macam mana nak buat? Macam mana nak buat? Tanggungkan yang istiwa maklum tu di atas makna al-istiwa'u mazkurun. Istiwa maklum maksudnya istiwa memang disebut dalam Quran. Itu maksud istiwa maklum. Wal kaifu majhul, kaifiat majhul maksudnya kaifu ghairu ma'qul. Kaifiat majhul maksudnya tak boleh kita nak fikirkan apa maksud dia. Itu maksud kaifu majhul. Bukan kaifiat majhul.
Allah duduk macam mana? Bukan. Tapi apa makna istiwa? Dia ada makna, tak boleh kita nak kaifiatkan apa dia istiwa. Hamlul mutlaq alal muqayyad. Yang dia selesaikan ni, dia selesaikan ni. Uslub yang dipakai yang ni uslub Quran, uslub hadis, menyelesaikan apa nas-nas yang ada, Quran punya nas macam mana, hadis macam mana. Yang ni contoh perkataan ulama Imam Malik punya macam mana nak selesaikan. Pasal prinsip mesti tanzih. Kalau dengan sebab dia punya akidah macam tu tak jadi tanzih, maka pendapat tu ditolak. Pasal prinsip kita mesti Allah Ta'ala ni daripada perkara yang sepatutnya yang tak layak pada dia, hendaklah munazzah, dibersihkan, dinyahkan, nafian, ditolak, ditanzih Allah Ta'ala. Kalau mensabitkan perkara yang menyebabkan tercemar fahaman ketuhanan di situ, tanzihkan dia. Itu kaedah. Pasal dia bertentangan dengan ayat-ayat yang muhkamat. Jadi kaedah kita, ada pun yang berpegang dengan ahli sunnah wal jamaah ni, maka kita pulangkan riwayat dahulu itu kepada riwayat pada maksudnya. Sebagaimana ajaran pegangan kita Al-Furqan pada ulumul Quran, sama macam saya sebut sekali lalu prinsip tadi, prinsip ayat Quran dan hadis, memahamkan hamlul mutlaq alal muqayyad. Hamlul mutlaq alal muqayyad. Ada prinsip. Satu, semua ulama-ulama kita hurai ni, dia bukan hurai saja. Jadi disiplin ilmu untuk faham. Anak-anak yang dihormati, adalah pulangkan riwayat baca dulu habis tu. Adalah pulangkan riwayat yang dahulu kepada riwayat yang kemudian ni, pada maksud dan tujuan itu ialah berkata pengarang Furqan itu disebut dengan wayam bari, artinya sayugia, maksudnya tak dapat tidak. Kalau begitu, puak yang berpegang dengan makna yang zahir bagi lafaz istiwa, iaitu tetap jisim atas satu jisim Allah, atas arash. Arah pun bukan atas arah berdepek tu, atas tu atas pada atas lagi. Oh, bunyi sedap sedap sesat. Sepatutnya dikatakan la yang bari, patutnya macam tu kan. Bila sayugia jangan dihurai, bila dihurai yang ni ialah huraian yang la yang bari, istilah dia, yang tak sepatutnya, artinya tak sayugia untuk dihurai itu. Bahkan ialah diri tasbih, bahkan itulah tasbih namanya. Dia Allah ni duduk atas pada atas arah ni, kan dah hurai tu kan? Tu nama Maulana tu kan? Hurai tu. Ya Allah, hadanallah ila siratul mustaqim. Itu namanya diri tasbih, yakni menyerupakan Tuhan dengan makhluknya. Na'udzubillahi min zalik. Anak-anak janganlah belajar dan jangan bawa semacam ini sama sekali. Jaga. Cuma dia tak bubuh dah angka. Itu 22 kali. Itu 2002. Betul? Ni ikut 2 juta kot. Sebut 2 juta kali. Jangan sama sekali. Dia kata, semalam kita kata, jangan pergi main halaman-halaman Wahabi ni. Kat rumah-rumah halaman Wahabi zaman ni, jangan main di laman-laman web Wahabi. Jangan main di wall-wall Wahabi. Jangan main di page-page Wahabi. Kalau dulu main di halaman Wahabi, pergi negeri dia, pergi depan rumah dia, pergi duduk sebelah dia. Ilah ni tak pergi duduk sebelah pun kan, tapi pergi tengok laman dia. Laman juga, laman web. Laman apa? Page. Tengok apa? Pergi mana, laman mana? Pergi tengok website dia. Tengok apa lagi? Channel dia, Instagram dia. Apa adik-beradik tu? Tapi kalau buka Instagram dia, mula-mula tengok gambar hantu polong dulu. Hantu polong, gambar Joker. Gambar tu dulu juga. Tak faham sudah. Coba pula anak-anak perhati. Perkataan Imam Abu Hanifah pula. Ada soalan.
Umpama dewan tu tanya Allah di mana? Arash. Okey, beriman. Is Muslim. Peli dia orang gitu. Ha? Tapi rasa dia orang mau nak ajar kalimat syahadah juga. Tak ada pula dia ajar Allah Ta'ala tu. Itu kata bengapnya dia orang. Tentu dia nak pakai sangat. Tapi sedangkan yang maklum fiddin bid-darurah, maksudnya yang sedia maklum apa dia? Mesti ajar kalimat syahadah, bukan tanya Allah di mana. Jadi pahaman mengatakan dengan jadi beriman itu hanya dengan kata Ar-Rahman al-Arsy istawa tu dengan mana? Bukan. Berkata Allah di mana? Allah di langit. Dah jadi beriman. Oh, itu iman. Itu i'tiqad yang sahih. Tak betul. Dia mesti di atas iman la ilaha illallah. Macam tu. Sebut kira-kira disiplin tu. Jadi cara mereka berhujah tu tak kena langsung dengan disiplin yang ulama kita ambil daripada nas-nas yang kuat macam mana menyebabkan orang tu beriman atau Islam. Baik. Ada yang mengatakan Islam itu mana? Allah Islam tu pun lepas tu malaikat. Ada yang kata alif tu Allah, lam tu Jibril, mim tu Muhammad. Ada tak? Itu cuba-cuba hurai. Munasabah cari ta'akul. Kalau tak pandai baik diam. Memang ada tapi betul tak betul kan masalah. Ayat Fawatih Suar ni kebanyakan ulama kata Allahu a'lamu bi muradih. Siap. Itu terbaik. Itu terbaik. Kalau nak hurai juga untuk munasabah supaya tak jadi muskil. Allah, lam tu Jibril, mim tu Muhammad. Kenapa yang ni pergi depan, yang ni pergi belakang, yang ni pergi tengah? Kenapa? Ikut nak hurai. Nak hurai ikut munasabah. Itu ikut pelotak ni ya. Kalau tak bawa pada mana-mana muskil, gagah juga. Tapi man fasara al-Quran bi ra'ih falyatabawwa maqadahu minan nar. Takut tu. Jadi baik diam. Baik diam. Jadi kalau ada kaedah-kaedah kita bicara yang takwil-takwil tu, pasal yang tu ada izin daripada Quran, izin daripada Nabi SAW dengan doa pada Allah bin Abbas. Adapun macam Fawatih Suar nak bagi huraian macam mana bila tak ada tu, kita imsak daripada dia adalah lebih baik. Itulah sekiranya tu. Yang tu kalau orang boleh hurai alif lam mim, tanya ni, Toha apa pula? Toha. Tak boleh lah. Toha adalah sebahagian daripada Nabi ni SAW. Toha ada yang kata ya Toha, ya Muhammad. Ada hazaf huruf nida. Toha tu Muhammad. Ya Muhammad. Toha, ya Muhammad maksudnya. Masa kita panggil orang, ni saya sebut ada saya mengaji dulu ada tuan-tuan guru yang sebut itulah. Ada nak sebut Toha atau mana apa. Allahumma salli wa sallim ala. Yang kita panggil orang pun kita panggil apa? Kadang dolah. Kalau dolah lah yang panggil. Oi dolah. Kerana oi itu tak ada, dolah je. Dolah. Okey. Toha. Apa asal dia? Ya Toha. Siapa Toha? Ya Muhammad. Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Tu khitab kat Nabi Muhammad. Itulah masing-masing ada kaedah huraian. Macam mana pun kalau tengok ada kena-mengena, ada munasabah dia, tapi diamkan diri daripada bab tu lebih baik daripada hurai dia. Tentu saya tak apa suka sebut ni, tapi dah tanya itu saya sebut biar. Maksudnya memang ada ulama hurai, tapi bila sebut tu, kalau yang tu boleh menghilangkan kita punya muskil, apa makna? Ada rahsia. Dengar cerita Toha tu sedap sikit. Tak faham dia cakap apa. Macam tu ke? Betul juga. Betul juga. Baru faham. Faham. Benda tu boleh menghilangkan muskil dan waham kita pada ayat Quran. Okey, selesai. Tapi kalau datang jadi masalah lagi dengan sebab datang dengan huraian tu, yang tu diam. Baik diam. Sekiranya dulu itu. Lain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min dhurriyyatika kama nawwartal arda min nuri syamsika wa lana bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin
وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وسلم تسليما على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله. اللهم صل أفضل صلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا آله وصحبه وسلم. محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وقل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله